Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah teman-teman. Jadi pada hari ini saya akan kupaskan bagaimana sebenarnya pembinaan masjid dan pembentukan masyarakat Madinah yang telah dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga terbentuknya sebuah masyarakat Islam dan penyebaran agama Islam sehingga ke hari ini. Kalau kita lihatlah kan, pada hari ini banyak masjid-masjid yang tersedia indah dengan macam-macam mereka ibadat tu. Tapi yang sedihnya banyak masjid-masjid ini tak terisi pun. Macam mana kita nak bentuk sebuah masyarakat yang utuh kalau masjid tak diimarahkan? Lepas ada tanya iman. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yang Allah jelaskan di sini adalah Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, akan tetapi untuk mewujudkan perdamaian. So apa kaitannya Nabi Muhammad SAW ni sebagai rahmat dengan pembentukan Madinah? Kita dapat tengok bahawa selepas berlaku perhijrahan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, iaitu sebelum ini dikenali sebagai Yathrib, telah membawa banyak perubahan yang baik dari segi ekonominya, politiknya, bahkan masyarakat juga lebih senang untuk bergaul sesama sendiri, hasil daripada pimpinan Rasulullah SAW sebagai ketua negara. Jadi, apakah yang menjadi tunjang kepada kemajuan yang telah masyarakat Madinah kecapi ini? Apakah yang telah Rasulullah usahakan untuk sampai ke tahap ni? Pertama sekali, Rasulullah ni kan seorang yang fatanah, iaitu bijaksana. Jadi, usaha baginda yang pertama sekali telah tibanya di Madinah ini, baginda terlebih dahulu membina masjid. Tetapi, bila kita sebut je pasal masjid, pasti akan jadi tumpuan dan simbolik utama kesatuan umat Islam kan? Apa yang dimaksudkan dengan masjid sebenarnya? Macam pada hari ini, sebuah kampung ataupun sebuah kejalanan tu mesti ada dewan kan, supaya senang untuk para penduduk berbincang atau bertukar-tukar pendapat. Namun, apa yang telah Rasulullah buat pada zaman dahulu dengan membina masjid bukan untuk kepentingan dan urusan dunia je, bahkan sebagai salah satu strategi dakwah baginda supaya lebih ramai orang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, masjid dijadikan tempat untuk bermusyawarah, pusat dakwah dan penyampaian ilmu, atau sebagai madrasah, tempat rujukan serta tempat berkumpul. Tidakkah ukhuwah antara masyarakat tu akan jadi lebih kukuh bila kita sering berjumpa atas dasar kebaikan? Kan? Dari sinilah kita dapat lihat bahawa usaha Rasulullah ini telah membuahkan hasil. Selepas Masjid Quba, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pula dibina bagi mengukuhkan lagi institusi masyarakat. Secara tidak langsung, apabila sebuah masjid telah berfungsi dengan baik, maka usaha untuk membentuk masyarakat Madinah ini akan jadi lebih mudah. Jadi, seterusnya untuk membentuk sebuah negara yang betul-betul negara, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, iaitu Nabi mengangkat tangan Saidina Ali bin Abi Talib serta bersabda, "Ini adalah saudaraku." Kemudian baginda mempersaudarakan pula Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Haritha, Abu Bakar As-Siddiq dengan Kharijah bin Zuhair dan lain-lain. Bukan mudah ya nak mempersaudarakan kaum yang berlainan ni, tapi dengan usaha dan pimpinan Rasulullah, maka persaudaraan dua kaum ini sangatlah mendalam sehingga tidak ada jurang perbezaan antara mereka. Bukan itu sahaja ya rakan-rakan, punyalah usaha Rasulullah ni nak bangunkan satu negara yang berlandaskan agama sebenar iaitu Islam. Baginda telah menggubal piagam Madinah. Piagam ini merupakan piagam pertama di dunia yang paling lengkap dan sempurna, yang kaedah penulisan undang-undangnya masih relevan sehingga hari ini. Hebat kan kawan-kawan? Melalui usaha-usaha yang telah baginda laksanakan inilah, kita sebagai pewaris umat baginda hendaklah meneruskan corak pentadbiran dengan nilai murni yang telah ditonjolkan oleh baginda. So, wajiblah sebenarnya kita tahu bagaimana pembentukan masyarakat Madinah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu, sebab kita selalu berbicara tentang bagaimana sebenarnya Islam ini terbentuk dan apa yang telah sebenarnya kita cuba pertahankan dengan agama Islam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.